Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Khairul Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen memasuki hari ke-11 hari ini bagi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Seperti biasa, kita akan melihat kepada apakah yang dinyatakan dalam aturan urusan mesyuarat dan apakah yang akan menjadi tumpuan pada hari ke-11 dan juga hari ini sepanjang 2 jam kami bersiaran. Dan persoalan sama ada keperluan mewujudkan akta berhubung dengan isu pembaziran makanan di Malaysia yang setiap tahun semakin membimbangkan. Antara isu yang dijangka menjadi tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat yang sudah berada di tangan saya ketika ini, soalan itu akan diajukan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Dan juga antara lain, saudara dan saudari sekalian, persoalan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang ingin penjelasan berkenaan bagaimanakah semangat bipartisan dapat dipupuk dan diamalkan dalam kalangan pemimpin negara berbilang fahaman, kerana pemimpin adalah contoh terbaik, model perpaduan dan pertelagahan pemimpin akan membawa kepada kehancuran negara. Ini antara persoalan yang menjadi tumpuan kita semua pada hari ini, dan persoalan tersebut akan diajukan kepada Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Dan turut dijangka yang terlihat dan juga terdapat dalam aturan urusan mesyuarat hari ini berkenaan dengan penjelasan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkenaan apakah penyelesaian kementerian dalam mengurangkan kadar pengangguran negara seperti pra-pandemik pada kadar sekitar 3.5%. Ini pastinya akan membawa perbincangan kepada kadar pengangguran terkini dan sebagainya. Sama-sama kita nantikan. Dan soalan tersebut akan diajukan oleh Ahli Parlimen Seri Gading sendiri, Datuk Syahrudin Mat Saleh. Dan antara lain, kalau kita melihat juga kepada aturan urusan mesyuarat yang kita miliki pada pagi ini, persoalan berkenaan usaha dan bajet yang sedang digerakkan untuk meningkatkan lagi kadar vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, memandangkan kadar semasa kanak-kanak yang lengkap divaksin adalah sangat rendah ketika ini, yang juga turut tersenarai bagi sesi pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Persoalan tersebut akan diajukan oleh Ahli Parlimen Subang Wong Chen kepada Menteri Kesihatan YB Tuan Khairi Jamaluddin. Dan kalau saya melihat kepada aturan urusan mesyuarat soalan nombor 10 berkenaan dengan Ahli Parlimen Pulai bertanyakan kepada Menteri Pengangkutan, bertanyakan berkenaan dengan perincian terhadap projek pembinaan stesen laluan rel Pantai Timur ataupun East Coast Rail ECRL di Puncak Alam. Itu antara soalan yang menjadi tumpuan kita pada hari ini berkenaan dengan projek ekonomi serta berkenaan dengan vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak. Baik, saudara dan saudari, selain anda menyaksikan kami di TV1, anda juga boleh menyaksikan kami secara penstreaman langsung menerusi rtmclick.rtm.gov.my /RTM Parlimen, dan juga satu lagi pautan yang kami sediakan rtmparlimen.rtm.gov.my. Dan untuk lebih mudah untuk saudara dan saudari menonton kami langsung dari Parlimen, anda boleh turun aplikasi RTM Click di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Baik, saudara, persidangan Dewan Rakyat hari ini akan berlangsung selama 12 hari dan hari ini merupakan hari ke-11. Dan ketika ini sedang bacaan doa sudah pun selesai dan kita akan terus saja ke Dewan Rakyat untuk kita mendengar perbahasan untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya menjemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid. Silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan kemaman nombor 1. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya mohon izin sebelum saya menjawab soalan jawapan lisan pada pagi yang mulia ini. Saya nak ambil kesempatan hanya ringkas untuk pertama mengucapkan tahniah kepada pasukan badminton kita yang memenangi pingat emas ketiga di Commonwealth dan juga pencapaian seorang anak muda Malaysia, Muhammad Azim Fahmi di Kali Columbia yang telah memecahkan rekod 100 meter 10.09 dan menamatkan tempat kelima dalam kejohanan dunia mengatasi pelari-pelari daripada Jepun. Tahniah kepada Azim, tahniah kepada KBS dan Menteri.
Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kini dalam peringkat akhir untuk mengemukakan dasar dan hala tuju baru bagi pengurusan sisa pepejal negara dengan visi yang jelas, iaitulah untuk mempercepatkan peralihan dari konsep pengurusan sisa pepejal secara ekonomi linear kepada ekonomi kitaran sebagaimana yang telah digariskan dalam bab 8 RMK ke-12. Pelaksanaan ekonomi kitaran ini berupaya meningkatkan nilai keseluruhan rantai pengurusan sisa pepejal termasuk sisa pepejal makanan yang akan mengurangkan penghantaran sisa ke tapak pelupusan. Semestinya, bagi memastikan peralihan kepada ekonomi kitaran berjalan dengan sistematik dan teratur, perlunya ada satu kerangka perundangan yang menyeluruh merentasi keseluruhan rantaian pengurusan sisa pepejal serta melibatkan semua industri terlibat dan semua negeri di Malaysia. Akta atas visi besar inilah KPKT sedang dalam tindakan melaksanakan semakan terhadap Akta 672 bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran secara keseluruhan. Dan untuk maklumat, penguatkuasaan Akta 672 ketika ini telah mencakupi semua jenis sisa pepejal terkawal termasuklah sisa makanan. Namun pelaksanaan akta ini adalah hanya terhad kepada sektor isi rumah dan industri, komersial dan institusi serta sektor pembinaan di negeri-negeri yang hanya menerima pakai Akta 672 sahaja. Namun tidak merentasi ke semua sektor pembuatan makanan atau industri makanan secara keseluruhannya serta hanya melibatkan sebanyak 7 negeri sahaja. Oleh itu, menerusi semakan semula akta yang sedang dilaksanakan ketika ini, Kementerian berhasrat untuk memberi tumpuan dan mengkaji kaedah untuk memantapkan lagi pengurusan sisa makanan supaya ianya lebih sistematik dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kerjasama perkongsian maklumat daripada pelbagai pihak adalah amat penting bagi menghasilkan satu perundangan baru yang lebih berkesan. Sebagai permulaan, Kementerian dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar Jepun sedang membangun garis panduan pengurusan sisa makanan. Dengan kerjasama ini, Kementerian akan dapat mengambil the best practices dalam memastikan pewujudnya perundangan khusus dan menyokong pengurusan sisa makanan yang lestari. Sebagai peneraju transformasi pengurusan sisa pepejal ke arah ekonomi kitaran, KPKT juga komited melaksanakan inisiatif bagi memantapkan pengurusan sisa makanan seperti berikut. Menganggotai Regional Working Group yang dianjurkan oleh United Nations Environment Programme UNEP bermula 2021 bagi membangunkan Food Waste Index untuk mensasarkan penurunan sisa makanan di premis kediaman serta penyediaan makanan dan perujutan. Kedua, membangunkan 3 garis panduan berkaitan pengurusan sisa makanan, iaitu garis panduan pengendalian rawatan dan pengurusan sisa makanan di punca, garis panduan pengurusan sisa makanan di punca di peringkat industri, komersial dan institusi, serta garis panduan rawatan di sisa makanan di punca di peringkat komersial dan juga institusi. Meneroka dan yang terakhirnya dalam untuk meneroka potensi pelaksanaan kaedah rawatan sisa di punca ataupun treatment at source seperti anaerobic digester dan mesin kompos, yang mana penggunaan teknologi-teknologi yang ini mampu untuk merawat sisa makanan di peringkat punca. Selain daripada itu, KPKT melalui SW Corp juga melaksanakan kempen kesedaran melalui communication, education dan public awareness. Kempen Hargai Makanan Elak Pembaziran yang menumpukan 4 perayaan utama. Kempen Inisiatif Komuniti Sisa ataupun KOSIS di perumahan-perumahan PPR yang menggalakkan aktiviti kita semula di samping memberi ganjaran kepada penduduk PPR yang menghantar sisa kita semula dan sisa makanan yang telah diasingkan. Dan yang terakhirnya adalah penyediaan bahan promosi pendidikan dan kesedaran melalui penerbitan risalah dan e-poster. Semua inisiatif yang dilaksanakan oleh KPKT ini adalah seiring dengan sasaran pematlamat pembangunan mapan 12.3, iaitu mengurangkan separuh sisa makanan global per kapita pada peringkat runcit dan pengguna serta mengurangkan kerugian makanan ataupun food loss sepanjang rantaian pengeluaran dan bekalan termasuk kerugian pasca penuaian menjelang tahun 2030. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Muhammad. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberi, dan
juga di atas inisiatif yang telah diambil oleh pihak KPKT. Soalan tambahan saya iaitu sejauh manakah usaha sama antara pihak kementerian, khususnya Kementerian KPKT dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam mewujudkan teknologi pengkomposan sisa makanan secara lebih efektif, selamat dan mudah dalam menyelesaikan isu berkaitan pembaziran ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya nak jelaskan sikit, memanglah ia merupakan satu cabaran yang agak besar kepada KPKT dalam membuat pengurusan sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pada waktu sekarang negara menjanakan hampir 38,000 metrik tan satu bulan. Daripada jumlah tersebut, hampir 45% adalah terdiri daripada janaan sisa-sisa pepejal daripada makanan. Dan ini juga berlaku di hampir semua negara ASEAN. Malahan kalau di Indonesia, dia mencecah 60%. Kalau di negara Filipin, 55%. Kalau di Thailand, 64%. Demikian juga di Vietnam. Dan pattern ini menunjukkan keadaan yang sama. Barangkali orang Asia, Tuan Ketua, dengan sisa-sisa nasi kandar, mi goreng, menyebabkan sisa itu menjadi lebih. Jadi cabaran utama adalah pada soal treatment. Sebab itu saya sedang menyediakan pengurusan ataupun hala tuju yang baru untuk melihat kerjasama bukan hanya dengan MOSTI saja, malahan dengan KASA dan juga dengan KPDNKK. Sisa makanan ini berlaku dalam dua hal. Satu setelah mana ia dibuang dan satu sebelum. Ada edible waste, ada non-edible waste. Mengikut laporan Future Institute yang dikeluarkan di Australia, kita punya edible waste masih mencecah hampir 8%. Dan mungkin inisiatif yang pernah dibuat oleh kerajaan terdahulu, iaitu food security waktu itu oleh Datuk Saifuddin. Saya rasa boleh juga digunakan sebagai kerjasama rentas untuk mengurangkan sisa-sisa makanan dan menjadikan pengurusan sisa pepejal di Malaysia, terutamanya membabitkan sisa makanan ini diuruskan secara lebih lestari. Terima kasih. Terima kasih. Yang Bertani ya. Terima kasih Datuk Yang Betul. Menteri, apabila kita bertemu dengan hotel-hotel dan juga fast food outlet, saya dah mencadangkan di kawasan saya, apa kata kalau dia orang handover, leftover tu kepada saya untuk saya uruskan. Cuma isu yang dia orang sebut ialah mereka takut. Kadang mereka takut salah undang-undang, kadang dia orang takut ada kementerian ataupun PBT akan ambil tindakan terhadap mereka. Jadi apakah di peringkat ini, sementara kerjaan nak gubarkan undang-undang dan juga apa-apa juga kaedah, tetapi bolehkah memberikan at least kepada PBT supaya membenarkan fast food outlet dan juga hotel-hotel ni boleh collaborate dengan contohnya pihak parlimen ataupun ADUN supaya leftover ni yang bagus ni kita berikan kepada orang miskin. Terima kasih. Khususnya di masjid-masjid. Terima kasih. Sebagaimana yang saya sebut tadi, waste dia ada dua jenis yang berhormat. Kalau waste makanan lah. Waste dia banyak, tapi waste makanan ni ada dua. Satu edible, satu non-edible. Non-edible dia dah makan, dia buang, tak boleh guna dah. Yang edible ni adalah benda yang belum lagi kata terlunas atau terhapus dia punya expiry date. Sebab itulah di tempat saya pun saya guna juga. Saya pergi ke hypermarket, ambil barang-barang untuk dijana supaya ia tidak menjadi waste. Dan sebenarnya tidak ada halangan pada waktu itu. Cuma macam saya sebut tadi, kekangan Akta 672 ni bila saya lihat, bila saya masuk ke Kementerian ialah dia tidak mencakupi 7 negeri yang tak berada di bawah 672. Satu. Ada 7 negeri, maknanya Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Hanya 7 negeri je yang bawah 672 yang ada obligasi daripada saya. Keduanya ialah dia tidak melihat kepada sisa-sisa yang belum terjana. Saya bagi contoh, pengeluar sebuah minuman, dia bukan menjual minuman tapi dia penjana kepada waste sebab dia mengeluar, tapi he has never been taxed dan tidak ada satu tanggungjawab disisikan bersama dia. Jadi sebab itulah hala tuju baru ni YB saya akan melihat semua. Dan untuk soalan pada YB pada apa yang ditanyakan peringkat awal, sebenarnya tak ada halangan, memang dilaksanakan. Saya lihat ada di Pulau Pinang pun dilaksana, di Selangor pun dilaksana. Terima kasih. Terima kasih. Boleh satu lagi soalan? Ya, Bu. Ringkas.
Terima kasih. Menteri tadi disebut kira-kira 38,000 tan. Saya jangkakan kira-kira hampir 45% daripada komposisi sisa pepejal yang maksudnya akhirnya akan pergi ke tahap 40%. Bukankah ada kajian menunjukkan oleh USM menggunakan sisa makanan ini menjadi dedak untuk diberikan kepada haiwan ternakan. Jadi adakah ada usaha-usaha tersebut? Sekurang-kurangnya ini adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah yang saya jawab tadi, bahawa kita antara usaha yang kita tengah lakukan tu untuk kita berhijrah kepada apa yang kita sebut sebagai ekonomi kitaran YB. Apa yang berlaku sekarang, kita masih menggunakan ekonomi linear. Mana kita take, make, use and dispose. Dia linear. Tapi bila mana kita ada ekonomi kitaran, dia akan ada satu bentuk recycle satu dan juga from cradle to cradle balik. Dan ia boleh dijana. Sebagaimana yang YB sebut, kalau food waste ni dia organic waste. Organic waste ni dia boleh melalui banyak proses. Satu, dia boleh guna melalui anaerobic digester, di mana hasil daripadanya dia boleh dihasilkan biogas dan dijadikan sumber kuasa elektrik. Dan yang selebihnya, the residual boleh digunakan sebagai biofertilizer. Namun pada waktu sekarang memang tak ada langsung investment. Dan saya membuka sepintu seluas-luasnya, dan pada waktu sekarang ada 2 proposal dah sampai, dan I'm trying to have POC dengan izin untuk melihat kejayaan ini. Sebab kalau berjaya ini berlaku, berarti pertama tahap recycling naik. Saya punya agenda zero waste to landfill dapat dilaksanakan, dan yang paling penting perbelanjaan kerajaan juga akan menurun dan menjadikan pengurusan ini jauh lebih lestari. Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Tuan Loh Siu Food, silakan. Salam sejahtera Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Seremban, Mesyuarat Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN ke-36 bilangan 3/2020 pada 27 Oktober 2020 antara lain telah bersetuju secara dasar dengan cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru tertakluk kepada keperluan untuk menyediakan beberapa laporan teknikal seperti laporan penilaian impak alam sekitar EIA, laporan penilaian impak sosial SIA, laporan penilaian impak traffic TIA, marine risk assessment, coral mapping studies dan land disturbing pollution dan mitigation measures antara lain. Mesyuarat MPFN tersebut juga telah memutuskan bahawa cadangan ini perlu diangkat semula untuk pertimbangan majlis. Kementerian Pengangkutan ingin menjelaskan bahawa sehingga kini tiada kelulusan diberikan untuk menubuhkan aerodrom berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru seperti mana yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Dalam hubungan ini, cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman yang baru juga adalah tertakluk kepada hasil kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Kebangsaan atau NASP yang telah bermula pada Mac 2022 lalu. Kajian ini akan mengambil masa selama 18 bulan untuk disiapkan dan meliputi kesemua 42 lapangan terbang sedia ada, termasuk cadangan pembinaan lapangan-lapangan terbang baru. Kajian ini antara lainnya akan turut meneliti sama ada cadangan projek tersebut berdaya saing atau tidak. Berhubung dengan penentuan kriteria kelestarian alam sekitar ke atas cadangan projek ini, perkara ini sedang dalam penelitian pihak Jabatan Alam Sekitar. Oleh yang demikian, kelulusan akhir bagi cadangan pembinaan lapangan terbang Pulau Tioman baru hanya akan dipertimbangkan apabila kajian NDSP telah disiapkan dan permatuhan kepada semua syarat yang ditetapkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain seperti mana yang dinyatakan dalam laporan-laporan teknikal tersebut. Sekian, terima kasih. Tuan Sri Ketua, sebelum saya mengumpulkan soalan tambahan, izinkan saya untuk merakamkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Lieutenant Colonel Bersara Fajim Jufar Mustafa Kamal yang terkorban dalam satu nahas udara di Ipoh 2 hari yang lalu. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tuan Sri Ketua, soalan tambahan.
Saya menerima jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Pendek kata bahawa belum ada keputusan terhadap cadangan pembinaan lapangan terbang di Tioman ini. Tetapi rata-ratanya kita baca dalam laporan media seolah-olah cadangan itu telah pun diluluskan dan akan dibina di Tioman. Itu yang menyebabkan ramai yang concern bahawa adakah ia memberikan kesan kepada alam sekitar. Saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memperjelaskan perkara ini apabila ada laporan-laporan media sebegitu supaya tidak ada confusion di kalangan orang ramai. Yang keduanya, Tan Sri Ketua, saya nak tanya juga bahawa kebelakangan ini saya lihat ada banyak kerajaan negeri yang membuat pengumuman terhadap pembinaan lapangan terbang seolah-olah kerajaan negeri ada kuasa terhadap pembinaan lapangan terbang dan bukannya datang daripada Kementerian Pengangkutan. Saya bagi contoh, satu pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang baru-baru ini yang mengumumkan bahawa lapangan terbang antarabangsa Kuantan di Gebeng akan dibina dan beroperasi tahun 2026 dengan kos 2 bilion yang menggunakan PFI. Saya pernah menjawab Menteri Pengangkutan, saya tahu lapangan terbang ini memerlukan kelulusan khususnya daripada CAAM. Siapa yang jaga menara trafik udara, siapa yang menjaga landasan lapangan terbang itu semua di bawah CAAM. Bukannya kerajaan negeri boleh sesuka hati membuat pengumuman itu. Jadi saya berharap Yang Berhormat Menteri apabila ada laporan-laporan media seperti ini dapat memberikan penjelasan supaya ia tidak memberikan satu gambaran yang tidak betul kepada pihak luar, kepada orang ramai. Seolah-olah lapangan terbang ini sesuka hati boleh dibina. Saya tahu bahawa ada kajian menyeluruh untuk melihat keperluan lapangan-lapangan terbang di seluruh negara. Jadi saya harap dan saya tanya, adakah lapangan terbang Kuantan itu juga setakat cadangan dan belum diputuskan? Terima kasih. Masih sebenarnya soalan yang pertama tu mengenai penerangan melalui surat khabar itu tidak dibenarkan. Peraturan 23, sebarang pertanyaan tak boleh ditanya mengenai betul atau tidaknya laporan surat khabar. Betul, saya bukannya tanya betul atau tidak. Saya cuma minta Menteri supaya bagi penjelasan sekiranya ada laporan-laporan media yang tidak tepat, menggambarkan gambaran yang tidak tepat. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Seremban yang memang arif tentang soal pelesenan yang perlu dipolis sebelum suatu lapangan terbang boleh beroperasi. Memang betul Yang Berhormat pernah yang berkata tadi, lapangan terbang ni sebenarnya adalah kuasa kerajaan pusat. Di mana kita melihat dua aspek. Pertama ialah kita mesti dapat kelulusan menteri untuk menubuhkan aerodrom. Itu mengikut akta yang ada. Apabila kelulusan diberi, barulah syarikat ini atau mana-mana pemaju penggerak projek ini boleh memohon AOL, iaitu Aerodrome Operating License. Dan melalui dua aspek. Pertama, kena melalui MAFCOM. Dan kedua adalah CAAM, pihak berkuasa penerbangan awam. Jadi untuk mendapatkan AOL, itu melalui dua proses ini. Jadi dia seiring. Kalau tak dapat AOL bermaksud, airport tu tak boleh operasi. Itu memang benar yang Berhormat cakap. Ini apa yang Berhormat kata tadi, ya betul. Pengumuman yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri Pahang sebenarnya ingin saya maklum kepada Dewan Yang Mulia, pada penghujung tahun lalu melalui Majlis Perancangan Fizikal Negara telah dibincangkan pembentangan daripada pihak Pahang juga. Kita melihat Pahang ni antara negeri yang kita tidak pernah membina lapangan terbang awam. Bermaksud apa yang kita gunakan adalah kegunaan tentera. Jadi dalam konteks ini, mesyuarat pada MPFN tahun lalu telah meluluskan secara dasar dan perlu melalui proses seperti mana yang saya katakan, kelulusan menteri, selepas itu AOL. Dan ini dalam peringkat untuk penyediaan semua laporan seperti mana yang telah disyaratkan. Jadi belum dapat kelulusan akhir, tapi dalam proses untuk menyempurnakan semua pematuhan kepada akta seperti mana yang telah disyaratkan. Jadi Yang Berhormat, betul, saya mengambil maklum apa yang Berhormat katakan. Jadi ada juga kerajaan negeri yang umumkan dia akan pindah. Itu juga sebenarnya tak betul. Kerana dia mesti mendapat kelulusan akhir baru boleh. Dalam kes Tioman, dia masih lagi mendapat kelulusan dasar daripada MPFN. Pematuhan kepada 10 laporan teknikal itu belum lagi dilaksanakan, belum lagi dipatuhi.
Maka bila dah dapat ke semua ini, barulah AOL tu baru kita dapat pertimbangkan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih. Mohon, tapi MB Pahang telah umumkan beroperasi tahun 2026 dalam laporan media. Ya, 2026. Ya, kalau kelulusan belum dapat, macam mana kata operasi 2026? Adakah itu tapi tidak pematuhan cakap pada benar? proses dan prosedur itu tetap kena ada. Dalam contoh, mungkin ada penggerak projek perlukan setahun 2 untuk melengkapkan semua proses. Dan selepas itu adalah pembinaan dengan PFI. Itu telah dibincangkan dalam MPM, tapi kita cuma bagi kelulusan dasar untuk mulakan segala kajian dan pematuhan kepada akta. Terima kasih. Ya, Terbrau. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kerana ini isu melibatkan Johor, memandangkan lapangan terbang antarabangsa Senai bagi pendapat ramai orang tidak mencukupi untuk menanggung pelancong-pelancong kerana sudah dalam keadaan mengalami kesesakan di sana. Jadi adakah perancangan kerajaan untuk adakan lagi satu lapangan terbang atau untuk membesarkan Senai International Airport supaya dia boleh menampung pelancong-pelancong yang akan datang sekiranya China membuka dia punya kesempatan mengizinkan rakyat mereka untuk keluar untuk melancong. Terima kasih. Terima kasih daripada Pahang sekarang sampai ke Johor. Tapi apa yang saya nak katakan, lapangan terbang Senai ini sebenarnya melihat kapasiti yang ada sekarang agak rendah. Kerana sebelum COVID, mungkin ada lagi penerbangan ke negara-negara asing. Tapi sekarang memang tidak ada. Dan posisinya sebagai satu lapangan terbang yang berdekatan dengan Singapura, sebenarnya mengikut impian kita ialah 10% daripada passengers yang ada di trafik yang ada di Changi, kalau kita buat tarik mereka masuk, itu cadangan yang terbaik. Tapi itu dari sisi perancangan sangat adil. Tapi kedua, dari sisi kapasiti kita melihat memang lapangan terbang Senai ini pada keadaan sekarang jauh mencukupi. Jadi belum ada keperluan kerana kita tak boleh membina lapangan terbang seperti kita bina kapak. Kerana memerlukan, pertama, kita kena lihat ruang udara. Kedua, connectivity antara satu tempat ke tempat lain. Sekarang kita gunakan KLIA. Kecuali satu hari kalau itu sebagai satu hub penerbangan, barulah kita melihat keperluannya. Kalau kita lihat KK contohnya, KK mempunyai banyak penerbangan antarabangsa. Dan kita lihat dari segi posisinya berlainan dengan apa yang kita dapat lihat di Senai. Jadi ada ruang untuk kita nak tambah. Dan kita lihat keperluan kalau airside kita perlu tambah, kita tambah. Atau terminal kalau ada kapasiti yang kita nak tambah, kita akan tambah. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyot, silakan. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya soalan nombor 3. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat YB Sirian, projek naik taraf kompleks ICQS Tebedu telah diluluskan dalam RP1 RMK12 dengan nilai projek 100 juta. Peruntukan yang disediakan untuk tahun 2022 adalah sebanyak 500,000 untuk kerja-kerja awalan khususnya bagi pelantikan juru perunding. Pihak JKR selaku agensi pelaksana projek ini kini dalam proses melengkapkan brief projek bersama pihak Jabatan Imigresen Malaysia berdasarkan hasil lawatan tapak yang diadakan pada Mei 2022, memandangkan terdapatnya keperluan untuk perubahan skop projek kepada penggantian sebagian blok bangunan yang usang dengan yang baharu berbanding cadangan asal untuk menaik taraf bangunan sedia ada sahaja. Pelantikan juru perunding bagi tujuan penyediaan reka bentuk dijangka dapat dimuktamadkan pada selewat-lewatnya pada November 2022 sebelum dibentangkan dalam makmal pengurusan atau value management pada Februari 2023. Projek ini seterusnya dijangka akan ditender pada Jun 2023 dengan tempoh penyiapan selama 36 bulan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, silakan. Tan Sri Yang Dipertua,
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas penjelasan itu. CIQS Tebedu telah diluluskan seperti mana yang disebutkan sebentar tadi dalam rancangan Malaysia ke-12. Bagi saya, amount 100 juta itu terlalu kecil untuk kita menaik taraf CIQS Tebedu. Pada bulan Julai tahun lepas, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri, saya telah ikut rombongan beliau, telah mengadakan lawatan kerja ke CIQS Tebedu dan berkesempatan melihat apa yang ada di Bia Cukai Entekong, iaitu lebih kurang setaraf dengan CIQS kita di Tebedu. Bila kita nampak apa yang ada di situ, Bia Cukai Entekong berongkos lebih kurang 500 juta, iaitu hampir setengah bilion. Jadi, Tan Sri Yang Dipertua, saya memang menerima penjelasan yang telah diberikan. Tetapi, bagi saya 100 juta untuk menaik taraf CIQS Tebedu begitu kecil. Jadi, permintaan saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri membawa perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri supaya dibawa ke kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas saranan daripada YB Serian. Kita memahami bahawa kita perlu menaik tarafkan seluruh CIQS yang ada di sepadan-sepadan negara kita, di mana negara-negara lain juga sudah membangun CIQS mereka dengan begitu besar dan begitu moden. Namun YB Serian, kita juga harus mengambil kira bahawa banyak lagi tanggungjawab pihak kementerian yang mana beberapa CIQS lain juga perlukan kawangan dana untuk menaik taraf CIQS yang ada, seperti yang pada masa sekarang ini kita sedang proses untuk menambah baik CIQS di Sarikin, dan ini pun sudah 50 juta disediakan untuk tujuan ini. Begitu juga di Teluk Melanau ada lebih kurang kos lebih kurang 22 juta, dan ini pun juga memerlukan banyak komitmen daripada kerajaan negeri termasuk jalan. Dan juga tentang di Baklalan juga sedang dalam proses, walaupun 40% sudah siap. Namun cadangan-cadangan, saranan daripada YB Serian kita akan buat dalam kementerian sama ada kita dapat meningkatkan lagi dana itu atau bagaimana. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Jawab, ya, ringkas. Sebenarnya Yang Dipertua. Bahas, jawab, ya. Minta maaf. 100 juta. Pada tahun 2017 ketika itu, Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan telah mengumumkan bahawa CIQS Tebedu, perlembagaan yang telah diluluskan ketika itu adalah 400 juta. Dan dalam pada itu, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ketika itu, sekarang Premier Sarawak, telah pledge untuk membiayai separuh dari 400 juta ini. Tolong ambil perhatian. Terima kasih. Yang Amat. Ya. Pandangan dari apa yang telah disebutkan oleh YB Serian tadi akan diambil kira. Ada soalan? Ya, ada. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya ialah mohon nyatakan status terkini cadangan pengujutan sebuah pusat pemeriksaan imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS antara Sempadan Negeri Sabah ini di Serudung Kelabakan Tawau, dan adakah kementerian akan menghantar semula permohonan kepada unit perancangan ekonomi dan Kementerian Kewangan bagi kelulusan, kerana ICQS ini sangat sesuai dan strategik
tempatnya dan ia akan membuka banyak lagi aktiviti ekonomi setempat untuk di Tawau dan kalau ia dipindahkan maka ia akan membuka banyak ruang perniagaan dan juga pekerjaan untuk orang-orang di Tawau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih soalan daripada YB Papar. Kita tahu bahawa pentingnya tentang meningkatkan menubuhkan ICQS di Serudung Kelabakan. Namun jawapan secara detail terhadap soalan yang dikemukakan saya tidak ada dan soalan ini kami akan jawab secara bertulis, Tan Sri. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madius Tangau, silakan. Pagi Tan Sri, soalan saya soalan nombor 4. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tua, terima kasih sahabat saya daripada Tuaran yang ingin mengetahui berkaitan dengan AICA, Association of International Certified Esthetician. Tuan Yang Bertua, buat masa ini KPNICP sedang dalam menyemak semula dan membuat penambahbaikan terhadap garis panduan industri kecantikan yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan mengadakan beberapa sesi lebar urus dengan pemain-pemain industri dan Kementerian Kesihatan Malaysia termasuklah dengan AICA. Selain itu, cadangan penambahbaikan garis panduan industri kecantikan ini adalah selaras dengan peranan KPDICP sebagai kementerian yang bertanggungjawab terhadap industri yang tidak dikawal. Artinya mana-mana industri yang tidak dikawal selia semuanya tertakluk ataupun di bawah penyelidikan kita untuk meningkatkan lagi pembangunan industri kecantikan di negara ini. Kementerian juga mengalu-alukan sebarang cadangan pandangan untuk penambahbaikan untuk diperhalusi oleh pihak kementerian secara menyeluruh dengan menerusi pelibatan KKM, Jabatan Tenaga Kerja dan juga badan-badan NGO serta pemain industri untuk memastikan industri ini berkembang pesat selari dengan perkembangan hebat di peringkat global. Kementerian juga menggalakkan industri kecantikan untuk berkembang ke arah self-regulated selaras dengan Pelan Hala 7 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna 2022 hingga 2025. Walaupun begitu, memandangkan industri ini melibatkan prosedur dan aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan pengguna seperti rawatan invasif serta bukan invasif, kementerian akan dan telah mengadakan perbincangan lanjut bersama KKM dan juga badan-badan yang berkaitan untuk mencari kaedah terbaik dalam mengawal industri kecantikan ini. Tuan Yang Bertua, sememangnya semua manusia ini mahu kecantikan, mahu sihat dan mahu bahagia. Antara itu, kita bukan sahaja berbincang dengan AICA, kita juga berbincang dan juga mengadakan lebat lurus dengan PIKM, Persatuan Industri Kecantikan Malaysia, untuk memastikan apa yang akan kita rancang ini tidak memberi sesuatu yang buruk kepada pengguna. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Industri kecantikan adalah bernilai lebih 1 bilion. Menghampiri 2 bilion sebenarnya, begitu besar. Dan sudah lebih 40 tahun industri ini tidak ada undang-undang khas spesifik untuk to regulate. Ya. Dan kita juga sedar bahawa ratusan aduan setiap tahun berkenaan dengan kes-kes dalam industri ini daripada pengguna. Ya. Ini berarti bahawa memerlukan satu regulatory mechanism. Dalam hal ini di mana-mana dunia belum ada negara yang meregulate ini oleh kerajaan, tetapi dibuat di self-regulate. Adakah Yang Berhormat merasa bahawa ada there's a urgent need untuk mengadakan sistem to regulate ini di Malaysia? Dan bilakah kerajaan mau laksanakan ini? Memandangkan bahawa industri ini bukan lagi besar tetapi banyak aduan dan ekosistem untuk self-regulate seperti yang dibuat oleh AICA itu sudah pun bersedia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuaran. Terima kasih Ketua. Satu cadangan, satu soalan yang cukup bagus untuk kita jawab. Kita sebagaimana diceritakan tadi memang kita bersetuju bahawa industri ini memang berkembang pesatnya sekarang.
bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Antara itu, kita memandang serius hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tawaran-tawaran yang dikeluarkan oleh persatuan ataupun oleh premis kereta ini, kerana ada kes untuk makluman bahawa oleh kerana ia tidak deregulated, tapi banyak aduan yang kita terima daripada pengguna. Contohnya ada satu kes daripada syarikat yang berjanji untuk menumbuhkan rambut, tapi bila dibuat rupanya tak berjaya. Jadi kita tahu hal tersebut berdasarkan kepada laporan yang datang kepada TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna. Untuk makluman, sehingga 2022 kita dah menerima sebanyak 661 kes yang berkaitan dengan hal-hal kecantikan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan estetik ini. Jadi kita dalam rekod kita, tuntutan berkaitan dengan estetik ini adalah tuntutan kelima tertinggi di tuntutan Tribunal Pengguna. Jadi kita sedang merancang untuk nak meregulate perkara ini supaya pengguna terbela dan perniagaan ini tidak terjejas. Terima kasih, Tuan. Libaran. Terima kasih. Ya, Libaran. Ya. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Industri kecantikan pada hari ini di Malaysia kian berkembang dan seterusnya mengambil bahagian dalam pasaran global. Justru saya bertanya, apakah usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan industri kosmetik memberi jaminan bersih, sihat, selamat, aman pada produk kosmetik halal dalam lanskap perdagangan halal negara kita? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Libaran. Terima kasih, Ketua. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kita mengadakan libat urus dengan persatuan, dengan individu, dengan pemain-pemain industri untuk memastikan bahawa apa saja yang ditawarkan itu adalah benar, selamat dan mampu untuk menunaikan apa yang dijanjikan. Kerana kedapatan mengatakan ataupun kes-kes yang diadukan oleh pengguna kepada kementerian kita, kepada Tribunal Tuntutan Pengguna, apa yang ditawarkan itu hasilnya tidak sama. Kerana hari ini ada yang menggunakan secara invasif dan tidak invasif. Itu ada some grey area, dengan izin Yang Pertua, antara KKM dengan kita. Yang mana dikatakan bahawa apa saja yang invasif, contohnya penggunaan laser ataupun botok dan sebagainya, filler dan sebagainya, banyak kes nak membesarkan buah dada ataupun payudara dan sebagainya, akhirnya kesannya amat berbahaya kepada pengguna. Jadi lepas itu kita bergerak ke arah untuk pastikan ianya diregulasikan untuk beri jaminan kepada pengguna dan dalam masa sama tidak menjejaskan industri yang cukup pesat sekarang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Yang Hormat Datuk Seri Hajar Rohani, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan nombor 5. Terima kasih. Silakan Yang Hormat Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada skuad badminton negara di Birmingham yang menang pingat emas, dan juga kepada saudara Azim Fahmi yang berjaya memecahkan rekod 100 meter negara di Kali, dan juga semua pemenang-pemenang lagi sukan para di Solo. Tuan di-Pertua, Kementerian Perpaduan Negara memainkan peranan sebagai peneraju agenda perpaduan nasional yang bersifat inklusif, merentasi pelbagai golongan masyarakat demi kemakmuran bersama. Agenda ini dilaksanakan melalui pelbagai usaha penyatu paduan untuk membina, memperkukuh dan mengekalkan tapak integrasi sebagai landasan hubungan muhibah di kalangan rakyat selari dengan aspirasi keluarga Malaysia. Untuk itu, Dasar Perpaduan Negara telah dihasilkan dengan menetapkan 3 teras utama, iaitu patriotisme dan demokrasi, yang mana teras ini usaha-usaha dirangka untuk membina rakyat yang patriotik dan cintakan negara, serta memahami konsep demokrasi. Yang kedua ialah teras identiti nasional. Matlamat membina sebuah bangsa yang berjaya perlu seiring dengan usaha memperkukuh perpaduan, penyatu paduan dan kesepaduan sosial dalam kepelbagaian etnik dan agama serta kerencaman budaya dan adat resam. Yang ketiga adalah teras ekosistem perpaduan,
yang mana kita ingin sediakan persekitaran dan ruang yang kondusif bagi menggalakkan perpaduan dalam masyarakat dengan mengambil kira cabaran persekitaran dan pengaruh global. Selain daripada itu, kita juga telah menghasilkan beberapa rangka tindakan dengan izin blueprint perpaduan negara 2021 hingga 2030 yang membawa aspirasi ini. Kita juga ada pelan tindakan perpaduan negara untuk 10 tahun akan datang, PTPN, dan kita juga ada pelan 5 tahun akan datang melalui KABI, Pelan Perpaduan Negara Keluarga Malaysia. Dan semua ini adalah manifestasi yang kita ingin garap untuk membina kesepaduan dan juga semangat bipartisan di kalangan pemimpin. Walau bagaimanapun, di peringkat kementerian kita juga mahu melihat institusi parlimen dijadikan satu wadah untuk menunjukkan ketauladan dan teladan kepada masyarakat bagaimana pemimpin secara bipartisan dapat mengangkat semangat kenegaraan dan patriotisme. Contohnya, seperti cadangan yang Berhormat jempol tempoh hari, kita perlu nyanyi Negaraku atau baca Ikrar dalam parlimen. Saya sokong hal ini. Kalau perkara ini dapat dibuat sebelum kita bersidang, itu cara dan contoh yang terbaik kita dapat tunjukkan kepada rakyat, pemimpin kita mampu meletakkan patriotisme, kepentingan negara melebihi kepentingan parti politik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, silakan. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan. Formula kerajaan perpaduan ketika ini yang kita amalkan menunjukkan kematangan ahli politik dalam pentadbiran dan menyumbang kepada pengurusan kerajaan yang lebih cekap dan berkesan. Adakah sebarang bentuk kajian atau dapatan atau perancangan bagi kementerian membentuk satu model perpaduan yang khusus memandangkan semangat bipartisan dan kerajaan campuran mula diterima pakai di negara kita? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Watan Lupa atas cadangan yang sangat bagus sebenarnya. Di peringkat Kementerian Perpaduan Negara, kita memang sudah ada kajian Indeks Perpaduan Nasional atau IPNAS. Dan setakat ini memang kita tidak ada lagi lah sebarang kayu ukur berkenaan dengan bagaimana semangat pada partisan ini dapat disukat dari segi perpaduan negara. Tapi untuk mengambil kira cadangan Yang Berhormat Watan Lupa, saya yakin pihak kementerian akan pertimbangkan dan muatkan dalam kajian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagan. Padang Serai, silakan. Bagan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Saya nak tanya Yang Berhormat Senator. Tadi beliau sebut tentang ekosistem di mana kita nak pastikan perpaduan di dalam masyarakat majmuk. Tapi apakah pendirian kementerian apabila ada menteri agama dari PAS yang mengganggu amalan ataupun budaya hidup orang bukan Islam, baik dalam aspek Bon Odori ataupun Oktoberfest, di mana saya ingin memuji Tan Sri Yang Pertua, Speaker, yang pernah buat satu kenyataan dulu menghantam parti PAS kerana cuba ganggu Oktoberfest, satu aktiviti yang telah dijalankan berpuluhan tahun tanpa sebarang insiden, di mana menanyakan PAS, tak tahu tak ada benda lain nak buatkah? Bukankah ada isu lebih besar seperti rasuah dan sebagainya untuk menyatu padukan rakyat, tapi bukanlah mengganggu amalan yang telah dijalankan tanpa insiden selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Berhormat. Yang Berhormat Bagan, terima kasih atas soalan walaupun soalan itu ditujukan kepada Yang Berhormat Senator Menteri Agama, tapi saya mungkin boleh menjawab sebagai seorang Muslim. Ya, dan saya lihat dalam rukun negara kita ada satu frasa kesopanan dan kesusilaan, dan saya fikir sebarang perbezaan dari segi kefahaman budaya dan agama, contohnya Bon Odori dan juga Oktoberfest, yang sebenarnya bukanlah indigenous, ya, bukannya sebahagian daripada budaya masyarakat kita asalnya. Dan kalaupun kita ada perbezaan seperti itu dan menteri telah menyatakan pandangan beliau, saya rasa kita perlu hormat pandangan masing-masing, dan cumanya kita tidak menggunakan undang-undang untuk menyekat dari segi kebebasan mana-mana pihak untuk mengamalkan budaya mereka. Jadi dalam hal ini saya fikir tiada salahnya Menteri Agama mengatakan begitu sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang yang menjaga otoriti agama. Jadi ini pandangan yang saya boleh berikan. Terima kasih. Tan Serai, soalan tambah ketiga. Padang Serai. Ketiga. Ringkas ya.
Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan ataupun jawapan dari Timbalan Menteri tadi bahawa kesopanan dan kesetiaan. Cuma yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Itu rukun negara yang pertama. Jadi setujukah Timbalan Menteri bahawa apa yang disebut oleh Menteri Agama tadi bukan berdasarkan apa yang telah dikeluarkan oleh beliau sendiri, tetapi berpandukan kepada kaji selidik daripada Jabatan Agama yang berkaitan. Jadi orang lain tak usah nak bisinglah soal agama yang telah mewujud dalam negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat Pasir Mas, sahabat saya setuju. Sudah tentu kepercayaan kepada Tuhan adalah satu perkara yang paling penting dalam kita membina masyarakat, dan sebarang perkara dan semua agama menolak sebarang amalan yang boleh merosakkan kesihatan. Semalam kita berbincang tentang rokok dan hari ini kita bertanya tentang arak. Jadi kalau kita boleh menyokong Yang Berhormat Menteri Agama atas dasar kesihatan pun sudah memadai bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Syarudin bin Mat Saleh. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan YB Seri Gading bersekali dengan pertanyaan nombor 48 daripada YB Pasir Gudang berkaitan isu pengangguran. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan statistik tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, semasa pandemik COVID-19, kadar pengangguran negara telah mencatat rekod yang tertinggi iaitu 4.9% pada Januari 2021. Daripada usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan, kini kadar pengangguran telah menurun kepada 3.9% pada Mei 2022. Walaupun begitu, kadar pengangguran ini masih belum kembali ke tahap sebelum pandemik iaitu 3.2%. Bagi meningkatkan kadar pengangguran, kadar penyertaan tenaga buruh serta mengurangkan kadar pengangguran, kerajaan telah mempergiatkan usaha mengadakan pelbagai program seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan program jamin kerja insentif penggajian yang akan memanfaat pencari kerja dari seluruh negara. Program ini merupakan satu insentif kewangan yang diberikan kepada majikan yang membuat pengambilan baru mulai 1 Januari 2022 dalam kalangan perantis, graduan, golongan muda terjejas termasuk OKU, bekas tentera, bekas banduan, warga emas serta penganggur am. Sehingga 29 Julai 2022, sebanyak 120,237 kerja telah berjaya ditempatkan melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian melalui Perkeso. Sebagai kesinambungan kejayaan program perantisan pada tahun 2021, Jamin Kerja Insentif Pengajian telah menjalankan program ini dengan memberikan insentif RM900 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada majikan yang menggajikan golongan perantis lepasan sekolah, graduan berumur 18 hingga 30 tahun dalam jawatan eksekutif. Golongan perantis ini ditawarkan kontrak 6 bulan dengan bayaran gaji bermula berjumlah RM1,500. Berdasarkan statistik jumlah pekerja yang telah mendapat manfaat daripada program perantisan Jamin Kerja Insentif Pengajian setakat 29 Julai 2020 adalah seramai 5,932 orang. Kerajaan turut meluaskan program sistem insurans pekerjaan Allowance Mencari Pekerjaan Plus kepada golongan bukan pencarum bagi membantu mereka dalam usaha mendapatkan pekerjaan baru. Setakat 29 Julai 2022, seramai 1,487 pencari kerja telah diluluskan permohonannya bagi program ini. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga telah meluaskan sistem insurans pekerjaan Allowance Mencari Pekerjaan Plus kepada pencarum yang tidak layak mendapat Allowance Mencari Pekerjaan SIP. Sehingga 29 Julai 2020 pula, seramai 19,234 pencari kerja telah diluluskan permohonannya bagi program ini. Kerajaan juga melalui HRD Corp telah menubuhkan placement center yang berperanan sebagai platform untuk memadankan pekerjaan dengan peluang pekerjaan yang sedia ada oleh majikan. Sehingga 31 Julai 2022, sebanyak 43,930 peluang pekerjaan tersedia melalui platform ini, di mana lebih 6,000 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti perkhidmatan, perkilangan, borong, runcit serta lain-lain lagi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 60% ataupun 3,600 pekerja adalah daripada golongan belia dan sebahagian besar memperoleh gaji sebanyak 2,000 ke atas.
Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga telah melancarkan insentif penjana HRDF dengan memperkenalkan 5 skim yang terdiri daripada Place and Train, Terizin, B40 Development, SME Development, Industri Revolution 4.0 dan Gerak Insan Gemilang. Skim-skim ini diwujudkan dengan tujuan untuk membantu rakyat termasuk golongan belia dan graduan dalam mendapat pekerjaan sendiri dan menambah serta meningkatkan kemahiran mereka. Setakat 31 Julai 2022, sebanyak 85,527 pelatih telah mengikut skim-skim yang melibatkan penempatan pekerjaan dan pekerjaan sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Mak Sri Gading. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya kira saya nak ucap tahniah pada Menteri, di antara Menteri yang rajin datang ke Dewan menjawab soalan. Walaupun kadang-kadang soalan itu panas, tapi Menteri boleh jawab dengan tenanglah. Ini tak ada apa-apa, cuma hanya mengatakan demikian. Dilaporkan bahawa bilangan sosial menganggur, setakat tahun 2021 dianggarkan hampir 200,000. Belia antara 15 hingga 24 tahun hampir 400,000. Jadi kedua-duanya boleh berkurang dalam 600,000 yang masih menganggur. Daripada jumlah itu kalau kita ambil 10% saja pun, 60,000 belia yang kita boleh patutnya latih. Apakah usaha-usaha kementerian dalam melatih belia ini, yang kata saya sebutkan 60,000 di sektor-sektor ladang? Ada tak institut-institut kemahiran belia, institut latihan yang dimiliki oleh kementerian dalam melatih belia di sektor ini? Saya cuma nak berikan sedikit latar belakang. Saya masa sekolah dulu kerja estate sawit. Dah tua ni pun kerja masih kebun sawit. Tak ada masalah untuk dapat pendapatan lebih daripada 3,000. Tadi yang Ibu Menteri kata 2,000. Jadi saya nak tahu apa, di mana institut ini. Kalau boleh saya nak lawat, nak tengok apa program-program latihan mereka. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat. Kita lihat sektor perdagangan adalah merupakan salah satu sektor yang memang peluang pekerjaan begitu luas. Walaupun sebelum ni ada juga permintaan daripada majikan, khususnya daripada sektor perdagangan untuk pengambilan pekerja asing. Kementerian Sumber Manusia melalui My Future Job telah memberi peluang untuk warga tempat dalam setahun. Tetapi setakat ni kita tak lihat minat daripada golongan belia. Walaupun kita lihat jika banding dengan seperti mana disebut yang berhormat, kita lihat dari segi perumahan, dari segi pendapatan lebih baik daripada sebelum ni, tetapi masih golongan belia kurang minat. Kementerian sedang mengkaji bagaimanakah kita menggunakan Industri Revolusi 4.0 untuk memberi latihan kemahiran kepada golongan belia yang boleh melibatkan dalam bidang. Terima kasih. Ya, Tumpat, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Speaker daripada Kapar. Yang Mak Tumpat. Ya. Saya pun bangun dulu juga tadi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Selain daripada masalah pengangguran, masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda kita pada hari ini ialah masalah ketidaksepadanan pekerjaan. Jadi sejauh manakah kementerian menyelesaikan masalah ketidaksepadanan pekerjaan yang ditawarkan dengan latar belakang pendidikan calon yang memohon pekerjaan pada waktu ini? Saya ingin memberi contoh, masih ramai calon lepasan ijazah yang terpaksa memohon kerja-kerja sebagai kerani dan menerima pekerjaan tersebut oleh kerana tidak ada kerja-kerja yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Jadi setakat mana tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Tuan Yang di-Pertua, saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat. Ini merupakan satu masalah yang cukup kritikal di mana mismatching, khususnya daripada golongan keluarga yang terdiri daripada first generation graduate ataupun first generation graduate, di mana bidang yang mereka pilih adalah dari segi peluang-peluang pekerjaan memang kurang. Maka ini satu usaha kementerian sekarang untuk melahirkan kesedaran di kalangan ibu bapa, khususnya the first generation graduate, supaya mereka memilih bidang-bidang yang ada peluang. Dan untuk meningkatkan ataupun mengatasi masalah ini, Kementerian Sumber Manusia melalui agensi Perkeso dan Kementerian HRDC, kita telah mempergiatkan program-program reskilling dan upskilling supaya menyediakan golongan ini untuk peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada dalam sektor tersebut. Teman-teman, maaf Kapar, Kota Melaka bangun dulu. Terima kasih Tan Sri Speaker.
Sebelum saya tanyakan soalan, Menteri, tadi dalam jawapan jamin kerja mewujudkan berapa peluang pekerjaan. Tadi sebut terlalu cepat, saya tak dengar. Jamin kerja, berapa peluang pekerjaan telah diwujudkan. Itu yang pertama, penjelasan. Soalan saya ialah, inisiatif jamin kerja ini memang satu inisiatif yang baik, tetapi jawapan yang saya terima pada awal Julai minggu pertama, hanya sekadar 50,000 saja peluang pekerjaan diwujudkan, sedangkan sasaran kita ialah 300,000 dan 2 bilion telah diperuntukkan, tetapi berdasarkan kepada jawapan hanya sekadar 25,000 juta telah digunakan. Artinya tidak mencapai sasaran. Apakah masalahnya? Dan apakah langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan supaya inisiatif jamin kerja ini dapat mencapai matlamat mereka? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana saya sebut, program jamin kerja insentif pengajian setakat 29 Julai 2022 adalah sebanyak 120,237 peluang telah pun dicapai. Pada masa yang sama Tuan Yang di-Pertua, seperti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat adalah benar, sasaran kita 300,000 keseluruhan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan sasaran bagi tahun 2022 adalah 600,000 peluang pekerjaan untuk mengatasi ataupun mengurangkan kadar pengangguran seperti biasa. Walau bagaimanapun daripada 600,000 peluang ini, 300,000 telah disalurkan ataupun dipanjangkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Dan 120,000 ini hanya adalah melalui program jamin kerja insentif pengajian, satu je. Tetapi ada juga program-program lain yang melibatkan agensi-agensi lain seperti HRDC, Telekom dan sebagainya. Dan hari ini sehingga hari ini Tuan Yang di-Pertua, walaupun kita begitu giat menyebut kadar pengangguran yang begitu tinggi ataupun dah mula kurang, tetapi peluang yang sedia ada yang telah diiklan dengan MyFree Job, kekosongan sehingga hari ini adalah 3 juta peluang pekerjaan. Ini ada apabila kita sebut, kita mensyaratkan bahawa mana-mana agensi, mana-mana syarikat yang memerlukan pekerja asing Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Sumber Manusia mensyaratkan supaya mereka mengiklankan dalam My Future Job. Dan sehingga hari ini kita lihat lebih kurang 3.1 juta peluang pekerjaan di semua sektor termasuk 3D Tuan Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Robert Lawson Chuat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya Betung. Terima kasih Ketua. Tuan Di-Pertua, perlindungan terhadap harta intelek iaitu petunjuk geografi adalah penting terutamanya kepada usahawan-usahawan tempatan yang mengeluar dan memasarkan produk berasaskan hasil pertanian, kraft tangan dan makanan. Petunjuk geografi berkait rapat dengan perkembangan kemajuan ekonomi desa dalam memperkenalkan produk yang berkaitan dengan persekitaran geografi suatu tempat. Misalnya lada Sarawak, teh Sabah, beras Berio, mangga harum manis Perlis, beca berhias, belacan dan asam pedas Melaka. Produk-produk yang dikemukakan secara meluas akan memberi keuntungan secara langsung kepada pemilik sama ada usahawan ataupun syarikat ataupun persatuan pengeluar. Dan produk petunjuk geografi juga boleh dipasarkan dengan harga premium dan juga mampu menjadi produk ekoturism. Kementerian melalui My IPO telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam memberi kesedaran awam melalui program advokasi, seminar fizikal dan dalam talian, dan juga melalui hebahan kepada media massa betapa pentingnya petunjuk geografi ini. Tuan Yang Di-Pertua, sebanyak 106 petunjuk geografi telah didaftarkan di Malaysia dan daripada 106 tersebut, 92 daripadanya adalah produk geografi tempatan. Dan daripada 92 petunjuk geografi tempatan tersebut, 30 produk berasal daripada negeri Sarawak. Tahniah nasyabah diucapkan pada negeri Sarawak. Usahawan, pengusaha serta komuniti setempat turut menikmati pemberian dana pemfailan harta intelek di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-12 dengan kewangan sebanyak RM4 juta daripada tahun 2022 sehingga 2025.
Dan bagi tahun 2022 ini sebanyak 2 permohonan petunjuk geografi di bawah dana ini diterima, iaitu daripada Adan Rice Bar Kelalan, Padi Adan, dan juga Garam Bukit Highland Salt daripada Bar Kelalan juga. Dan Maipo melalui pejabat cawangan di cawangan-cawangan mengadakan kerjasama dengan kerajaan negeri, Jabatan Pertanian, Fama, Perubahan Peladang serta persatuan-persatuan untuk meningkatkan lagi pendaftaran petunjuk geografi ini. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya ingin mohon Timbalan Menteri menyatakan siapakah yang boleh memohon untuk mendaftar sesuatu produk petunjuk geografi, dan adakah alatan-alatan muzik tradisional tempatan dari negeri-negeri di Malaysia boleh didaftar sebagai produk petunjuk geografi seperti sapek, iaitu alat muzik kaum orang Ulu yang begitu popular di Sarawak. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya dari Betung. Terima kasih Ketua. Satu soalan yang baik, dan sekali lagi saya ucap tahniah kepada Sarawak yang saya nampak daripada SITRC yang banyak berdaftar dengan petunjuk geografi ini. Untuk makluman, petunjuk geografi boleh dipohon oleh seseorang yang menjalankan aktiviti yang pertama, pengeluar di kawasan atau tempat atau wilayah atau negeri pengeluar, maknanya di situ saja. Yang kedua, pihak yang berwibawa seperti badan kerajaan, badan berkanun yang mengurus selia atau mempunyai kaitan langsung dengan produk petunjuk geografi tersebut. Adapun berkaitan dengan alatan muzik tempatan boleh didaftarkan sebagai petunjuk geografi dengan syarat ianya mempunyai industri pembuatan dengan ciri-ciri kraf pembuatan yang unik yang terdapat pada alatan tersebut serta mempunyai cerita dan sejarah yang tersendiri. 3. Petunjuk geografi terdiri pada alat muzik tempatan yang telah didaftarkan di bawah MyIPO ialah pertama, gong Matunggung Kudat, kedua, gambus Johor, dan ketiga, rebana Perak. Adapun sapi Sarawak sebagai yang ditanya oleh YB Betung merupakan satu yang alat muzik yang unik untuk negeri Sarawak, tapi sehingga hari ini alat tersebut belum lagi didaftarkan. Dan saya minta jasa baik daripada Yang Berhormat untuk mendaftarkan sapi Sarawak ini sebagai satu daripada petunjuk geografi dengan MyIPO. Terima kasih, Ya Betul. Terima kasih. Ulang apa ni, Rasa, bangun dulu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal tadi yang mengatakan 160 petunjuk geografi telah didaftarkan dengan 92 adalah untuk tempatan, maknanya ada 68 tu adalah untuk tempat ataupun negara asing. Saya nak tanya, apakah justifikasi nama-nama tempat asing itu didaftarkan dan apakah ia melibatkan produk dari luar ataupun produk yang daripada usahawan tempatan yang mana boleh membantu ya usahawan tempatan berkenaan dengan hal ini, dan apakah ada kekangan untuk mendaftarkan petunjuk geografi untuk lokasi dari luar tu, dia sama dengan tempatan ataupun berbeza? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Rasa. Sebenarnya ia sama dan banyak produk asing yang didaftarkan itu ialah wine. Wine agar ianya tidak ditiru ataupun tidak di-counterfeit oleh tempat lain. Jadi kebanyakan yang daftar dengan kita sebagai petunjuk geografi untuk makanan ataupun untuk produk asing ini banyakkannya wine. Artinya daripada Perancis, daripada Itali dan sebagainya, dan ianya didaftarkan di sini walaupun produk asing tapi didaftarkan di sini dan kita daftarkan di bawah MyIPO sebagai produk di bawah GI di bawah MyIPO. Jadi untuk nak mengelak daripada produk lain yang klaim bahawa itu daripada katakan wine daripada Perancis dengan nama yang sama, tiba-tiba di sini ditiru untuk menyatakan wine Perancis juga tapi ia bukan daripada Perancis. Jadi itu untuk nak menjamin keaslian, ketulinan dan juga memastikan ianya tidak di-counterfeit ataupun ditiru di sini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, ulang Kepung. Dia bangun dulu tadi. Ya, terima kasih Tan Sri. Saya nak tanya, sebelum sebelalang pelaturan atau undang-undang tentang harta intelek produk geografi ini dicarangkan atau dirancang,
adakah kementerian berbincang dengan pihak Majlis Peguam Negara? Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat saya dari Kepong. Sebenarnya kita, jika ia berkait dengan undang-undang, kita berbincang. Tapi kita lebih mengadakan advokasi dengan pengeluar ataupun punca tempatnya dihasilkan. Contohnya macam beras Berio. Jadi kalau didaftarkan, sebab syarat pendaftarannya yang mengambil masa agak lama, itu 6 bulan, untuk kita siasat, untuk kita ada menyelidik supaya tidak ada pertindanan. Dayanya GI ini cuma boleh di-apply oleh badan, komuniti ataupun oleh koperasi atau persatuan, bukan individu. Sebab itu dia mengambil masa yang agak lama untuk kita siasat agar sekali kita daftarkan tidak ada lagi tuntutan yang bertindih terhadap permohonan tersebut. Saya rasa menjawab apa yang ditanya oleh Kepong. Terima kasih, ya betul. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Wong Chen. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Tuan Yang Dipertua, program imunisasi kebangsaan kanak-kanak Peak Kids telah dilancarkan pada 3 Februari 2022. Di mana sehingga kini, sehingga 2 Ogos, seramai 1.76 juta ataupun 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, dan 1.5 juta ataupun 42.3% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Manakala seramai 1,030 kanak-kanak dalam kategori moderate to severe immunocompromised dengan izin telah mendapat dos ketiga bagi melengkapkan vaksinasi primer sebanyak 3 dos. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dah 6 bulan berlalu dan cuma mencapai hampir-hampir 50%. Apa yang saya lihat Tan Sri yang betul, staf kaki tangan kesihatan buat kerja bagus. Sambutan ataupun kerjasama daripada kerajaan negeri pun bagus. Public Health buat kerja dengan baik. Pihak swasta, klinik swasta dan juga hospital juga buat kerja yang baik. Tetapi lengan tak ada. The arms are not there. Dengan izin. Itu masalahnya yang timbul. Yang menyebabkan dah 6 bulan belum pun mencapai 50% semuanya. Kesedaran ibu bapa mainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk mereka tahu bahawa kepentingan memberi vaksinasi, melindungi anak-anak dan juga melindungi daripada jangkitan yang serius. KKM telah menjalankan beberapa usaha, sedang dan terus menjalankan beberapa usaha. Yang pertamanya, memberi maklumat kepada orang awam melalui televisyen umpamanya, media elektronik, media cetak, media sosial, mengenai jangkitan dan juga komplikasi jangkitan dan juga kepentingan vaksin. Keduanya, ibu bapa digalakkan membawa anak-anak mendapat imunisasi di klinik-klinik kesihatan berdekatan dengan rumah mereka, pusat pemberian vaksin atau membuat temu janji melalui MySejahtera. Sehingga kini kita ada lagi 926 pusat vaksin fasiliti swasta dan juga 14 lagi pusat vaksin secara offsite. Ketiganya menggalakkan ibu bapa melengkapkan 2 dos vaksinasi kanak-kanak mereka. Ibu bapa yang terlepas peluang mendapatkan dos kedua diminta untuk menghubungi klinik kesihatan yang berdekatan bagi melengkapkan dos prima anak-anak mereka. Jadi ini kita nak buat terbaik, bermakna tidak siapa yang akan dipinggirkan, tidak siapa yang akan ditinggalkan. Kalau sebut nak je memang kita nak bagi. Itu maksudnya. Dan yang keempatnya, ibu bapa yang mempunyai anak dalam kategori immunocompromised, sederhana ataupun teruk, digalakkan untuk mendapatkan vaksinasi dos tambahan di hospital atau klinik yang merawat anak mereka. Tan Sri betul, untuk maklumat ahli yang berhormat Subang, sehingga 30 Jun 2022 sebanyak 267.7 juta ringgit telah dibelanjakan bagi pembelian vaksin COVID-19 kanak-kanak, kombinasi formulari kanak-kanak. Perbelanjaan ini tidak termasuk pembelian peralatan pakai buang, penyumber luaran pemberian vaksin melalui pengamal swasta yang diselaraskan oleh Protect Health Corporation Sdn Bhd dan pengoperasian pusat pemberian vaksinasi atau PPV. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jawab.
Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Menteri. Menteri nampak passionate. Bagus. Saya cuma nak tanya, kalau bajet kita besar 267 juta ya, tak termasuk yang pribadi swasta tu, kalau tidak digunakan sebab take up rate 50%, bolehkah kerajaan pilihlah cadangan saya ini senang. Di kawasan Subang ni 51 sekolah. Kita bagi 23,000 test kit kepada sekolah-sekolah ni, setiap sekolah dapat 460. Can the government consider ambil bajet daripada ini yang tidak digunakan untuk vaksin untuk dibagi kepada pembelian test kit untuk sekolah-sekolah kita, sekurang-kurangnya kalau dia tak nak vaksin ni, kurang-kurangnya buat testing yang regular. Ya, bagi saya senang. Sekarang harga saya cek pagi ni, harga self test kit ni RM2.30. Jadi kalau kerajaan bagi pada 10,000 sekolah, 1,000 unit test kit 23 juta saja. Boleh tak kita cari sedikit wang ni, jangan bagi balik pada MOF lah. Gunakan untuk COVID-19, convert some of this into test kit. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Yang Mohamed Subang memang selalu ada idea-idea yang bernas. Itu yang bagus Mohamed Subang. Saya dah beberapa kali bermesyuarat bersama-sama. Yang Mohamed Subang dia akan cepat tanya. Dan soalan-soalan dia banyak pasal figure. Terima kasih Yang Mohamed Subang. Itu baik sebenarnya. Satu idea yang datang kan. Walaupun perbelanjaan ni, jumlah ni telah dibelanjakan untuk pembelian vaksin. Itu yang pertama saya nak sebut. Yang keduanya, kita masih lagi menumpukan pada nak cari lengan-lengan ini. Tadi saya sebut bahawa yang pertamanya, kita masih lagi meneruskan usaha melalui segala media kan, untuk pujuk ibu bapa. Bagi tahu mereka penting. Bagi tahu mereka kes-kes sekarang dah naik. Sekarang ni kita ada BA4, BA5, kes kemasukan hospital meningkat, penggunaan katil ICU meningkat, penggunaan ventilator meningkat, dan kita punya R0 pun 1 lebih. Hari ni kadar positivity test kita pun dah 84%. Yang tinggal cuma kematian single digit, lega sikit yang tu. Jadi kita nak ibu bapa sedar benda ni. Dan kita nak teruskan usaha ni. Sebab kita dah beli vaksin. Kita yang untuk berkata Muhammad, kita dah ada vaksin. Kita menunggu lengan-lengan. Dan kita yakin ibu bapa akan memberikan keputusan yang baik. Mengubah fikiran untuk memberikan kebenaran untuk anaknya diberi suntikan vaksin. Ini yang kita teruskan. Dan saya dah sebut tadi Tan Sri betul bahawa anak-anak yang sudah ambil first dose, hari ini kita tengok 42.3% mengejar dengan cepat. Dos pertama 49%. Jadi kita minta mereka ni datang cepat dan buat keputusan pergi. Saya sebut tadi, mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan, mana-mana PPB yang berdekatan, buat temu janji dan kita akan memberikan vaksin. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Pontian, silakan. Terima kasih Tan Sri. Kemarin 3,213 kes, 8 kematian menjadikan kematian 35,977. Saya nak bertanya Timbalan Menteri ni, COVID-19 ni makin baik ke makin teruk? Ya? Yang kedua, tak ada kaitan, tetapi kalau tak boleh jawab tak apa. Cacar monyet ni Singapura 9, Thailand 2, Filipina 1. Apakah langkah-langkah yang dibuat di Malaysia untuk memastikan kita berada dalam keadaan berjaga-jaga? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertamanya, data tu data yang 1 bulan tu. Data 2 bulan saya akan baca sekejap lagi. Yang keduanya, yang monyet tu kita tangguh dulu. Itu di luar daripada topik pada hari ini. Cacar monyet lagi tu. Tan Sri Yang Tua, terima kasih pada Yang Berhormat yang bertanya. Angka kematian saya sebut dia still at single digit. Be our rate ada 1 hari 10. Saya sentiasa meneliti benda ni. Kan? Sebab apa? Bimbang akan kes yang meningkat hari ini. Kita tahu bahawa BA4, BA41, BA5 mempunyai persamaan dari segi transmissible, dari segi ketinggian penularannya. Dan tetapi tidak ada data-data yang menyebabkan keterukannya atau the seriousness of the problem. Jadi hari ini kita tengok kes makin naik, berada di sekitar 3-4 ribu. 3-4 ribu dan kemasukan hospital seperti saya sebut tadi meningkat. Jadi apa yang kita telah lakukan ialah kita telah buat kesiapsiagaan di hospital dan sebagainya. Itu masih terkawal. Dan kita juga telah memberikan hari ini Paxlovid, Evusheld sebagai rawatan
awal untuk kes-kes yang berisiko tinggi ataupun umur yang sangat tinggi yang boleh membahayakan nyawanya itu. Jadi keadaan terkawal dan walaupun kes berada di sekitar 4,000 tetapi kematian masih lagi di tahap yang tidak meningkat lah boleh katakan. Jadi sekali lagi saya nak ulang bahawa walaupun kes meningkat, penularannya cepat. Sebab itu kita kena jaga SOP. Jaga pakai mask, cuci tangan dan sebagainya. Tetapi keterokannya, severitinya masih jauh lebih baik daripada Delta. Terima kasih. Jemputlah bangun Okey. lama. Terima kasih. Ringkas dulu. Yang sebelum itu saya nak kempen walaupun Timbalan Menteri Kesihatan tak kempen. Sekarang ni second dose penggalak sedang berada di bangkit bawah. Hanya sedikit saja ahli parlimen, jadi banyak lengan ahli MP yang belum disuntik. Jadi tak kempen tadi Jadi lupa, tak apa. Jadi kes influenza, virus influenza yang hari ini nampak ada peningkatan dan juga jangkitan saluran pernafasan, di mana ini adalah peningkatan yang baru. Saya nak tanya Menteri, sejauh mana kes ini dah merebak dan kita tahu bahawa di Johor dan juga di Pulau Pinang ada penambahan penggunaan katil di hospital. Yang kedua pula, bilakah keadaan ini macam dibagi vaksin COVID ni, adakah vaksin untuk influenza ni kepada kanak-kanak ataupun mereka yang terkesan di bawah program yang seperti mana kita buat hari ini di mana vaksin COVID yang kita buat pada kanak-kanak. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri, betul. Yang pertamanya bukan saya tak kempen. Saya belum habis lagi. Memang saya nak kempen sebelum duduk ni. Cakap ialah lupa Menteri ni. Dah terkempen. Cakap dah lupa lah. Ya. Saya dah kempen dah semalam. Kita dah kempen. Walaupun saya Tan Sri, betul, saya nak ingatkan bahawa kita dah mulakan suntikan vaksinasi untuk second booster di sini. Jangan tak datang lengan pula. That's number one. Number two, kita juga ada buat NHSI, National Health Screening Initiative sedang berlangsung di klinik kita di bawah pengurusan Dr. Muru. Jadi jangan ada siapa-siapa yang tak datang untuk buat penilaian sebab kita ni kebanyakannya umur dah melebihi 40. Jadi saya nak beritahu tu dulu. Walaupun soalan ni agak sedikit terkeluar lah, kita sedang bincang tentang vaksinasi COVID, tetapi yang pertamanya vaksinasi untuk influenza kita tak bagi, dia ambil di swasta. Okey, baik. Sehingga kini maaf. Sehingga minggu epid 31 2022. Saya baca sikit, sebanyak 3 kluster dijangkitan saluran pernafasan akut yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kluster 279 kluster, peningkatan 197 kluster atau 240.2% berbanding dengan jumlah kumulatif kluster yang dilaporkan bagi tempoh yang sama pada tahun lepas, iaitu 82 kluster. Daripada 279 kluster yang dilaporkan, 24 kluster telah disahkan sebagai kluster influenza, manakala 203 kluster bagi kategori kluster influenza like illness atau LI dan 52 kluster URTI. Secara kumulatif, sehingga hari ketiga minggu epid ke-31, 230 kluster berlaku di sekolah menengah dan rendah, 22 kluster di tadika, 11 kluster di institusi latihan dan kolej, 7 kluster di rumah persendirian, 5 kluster berlaku di pusat jagaan, 3 kluster berlaku di tempat kerja dan 1 kluster berlaku di pusat pemeliharaan penagihan narkotik. Secara kumulatif bagi tempoh yang sama juga, negeri-negeri yang melaporkan kluster jangkitan saluran pernafasan akut yang tinggi adalah Perak 50 ataupun 17.292% kluster, Selangor 42 kluster dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 35 kluster. Namun begitu, tiada kes kematian dilaporkan dari kesemua 279 kluster yang telah direkodkan sepanjang tahun ini. Jadi terima kasih banyak-banyak dan saya nak ulang sekali lagi untuk influenza vaksin kita boleh ambil di tempat swasta dan sebagainya. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Ya, pendek je. Pendek. Sebenarnya 3 je saya boleh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Tan Sri Speaker, kepada Menteri Kesihatan dan Timbalan Menteri Kesihatan dan juga kepada Datuk Dr. Muru di atas langkah-langkah saringan yang telah dijalankan. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap semua ahli-ahli parlimen. Jadi kita merakamkan penghargaan. Persoalan saya adalah mengenai dos penggalak.
kita lihat bahawa ada banyak berita-berita yang menular dalam laman sosial yang lebih kurang tidak menggalakkan mana-mana individu untuk mengambil dos penggalak. Jadi ada mengatakan bahawa ada kesan sampingan dan sebagainya. Dan ada yang menyatakan bahawa kita boleh menunggu sampai setahun dua. Jadi apakah langkah yang akan diambil, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk terus meyakinkan individu-individu untuk terus mendapatkan suntikan penggalak kedua? Ini persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Satu soalan yang baik. Yang pertamanya, kenapa kita bagi penggalak? Why do we give booster dose? Kerana sifat vaksin ini dan imunitinya akan menurun. Semua vaksin daripada dulu lagi. Kita buat hepatitis, lahir kita buat, kemudian kita buat umur sebulan, dan lepas tu kita ada lagi booster dose. Sepatutnya kita di sini pun yang telah ambil hepatitis, we should check for the antibody level. Kalau dia bawah pada certain level, kita kena ambil booster dose. Itu sepatutnya. Jadi sifat vaksin memang ada waning period. Dia ada waning period dan TWG telah mengatakan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan akan turun. Jadi oleh sebab turun ini, pertama, kita perlukan vaksin. Kita perlukan booster dose. Dan yang keduanya, disebabkan varian-varian baru mari hari ini. Kita tahu kita sekarang Omicron, tak serius sangat, tapi menular dengan lebih hebat. So BA4, BA5 dah ada di Malaysia sekarang ini. Dan kes-kes telah naik sekarang ini. Kemasukan ke hospital telah naik sekarang ini. Penggunaan ventilator dan ICU naik sekarang ini. Jadi kebimbangan ini menyebabkan kita perlu ambil second booster. Especially, terutamanya, Tan Sri Speaker, mereka yang berumur 60 tahun ke atas, banyak di sini ni, dan juga yang ada comorbid. Itu penting sekali. Saya juga ambil kesempatan ini nak bagi tahu bahawa kalau kita bagi untuk kanak-kanak ni, sebab kita dah recategorize third yang dikatakan first booster tu kepada dia panggil third dose untuk melengkapkan vaksinasi primer. Keputusan ini dibuat pada 24 bulan 6 2022 dalam mesyuarat Majlis Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan Kesihatan Awam. First dose untuk remaja dikategorikan semula kepada first dose booster dikategorikan semula sebagai third dose. Jadi bermaknanya lepas 3 bulan dia boleh ambil first booster, lepas 3 bulan selepas dos primer lengkap tu dia boleh ambil first booster, dan lepas 4 hingga 6 bulan untuk second booster. Untuk kanak-kanak terutama yang high risk dan mempunyai moderate atau severe immunocompromised punya kes, sekurang-kurangnya 8 minggu selepas dos kedua untuk mengambil dos ketiga. Dan sekali lagi saya nak beritahu untuk remaja 4 minggu selepas dos kedua untuk mengambil dos ketiga. Jadi untuk booster pertama untuk remaja 3 bulan selepas dos ketiga, dan untuk booster yang kedua untuk remaja 4 hingga 6 bulan setelah dos first booster. Jadi semua ini bermula pada 18 bulan 7 2022. Jadi ini sangat penting dan kita sedang wawarkan dalam social media dan media-media elektronik dan cetak yang kita sebut tadi, dan KKM juga melalui Facebooknya, dan harap masalah yang ditimbulkan oleh yang katakan bahaya dan sebagainya tidak timbul. Kerana kita dah melalui benda ni. Kita dah melalui dah. Memang ada IV ataupun side effect yang ringan. Itu semua orang tahu. Sedikit demam, sedikit bengkak, biasa. Cucuk lah katakan. Tetapi yang serius memang sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Dan keperluan booster dose, dos penggalak ini adalah sangat-sangat penting untuk melindungi rakyat Malaysia. Terlupa saya nak pesan tadi, nak bagi tahu juga bahawa frontliners, barisan hadapan memang patut ambil, dan mereka-mereka yang nak pergi luar negara kerana kursus ke apa ke, sukan ke apa ke, dia mesti ambil second dose untuk melindungi diri dia. Terima kasih Yang Berhormat. Very good. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Salam keluarga Malaysia. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Balin. Pada tahun 2022, Jabatan Kemajuan Orang Asli telah diperuntukkan sebanyak RM2 juta untuk membantu usahawan perseorangan, perkongsian dan koperasi orang asli. Bantuan yang diberikan dalam bentuk grant, khusus, latihan serta program-program untuk usahawan dan koperasi orang asli. Pemberian grant bantuan bimbingan usahawan orang asli maksimum berjumlah RM55,000 dalam bentuk peralatan dan pembinaan premis perniagaan kepada usahawan orang asli.
Selain itu, program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB juga menyediakan geran berjumlah RM5,000 kepada setiap usahawan orang asli. Geran yang disediakan berbentuk bantuan premis, peralatan dan modal pusingan. Untuk makluman yang berhormat, sehingga tahun 2021, seramai 941 orang usahawan orang asli yang telah dibantu oleh pihak jabatan. Daripada jumlah ini, seramai 629 orang usahawan orang asli bergiat aktif dalam perniagaan mereka. Manakala sehingga Mac 2022, seramai 411 usahawan orang asli telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka sehingga 15% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Selain daripada itu, jabatan juga berperanan dalam membantu mempromosikan dan membuat jualan secara berkelompok melalui program Karnival Usahawan Orang Asli KUA. Pada tahun 2022, KUA telah diadakan di negeri Perak melibatkan 35 orang usahawan terpilih dari setiap negeri dan hasil jualan selama 3 hari program tersebut berjumlah 142,720. Di samping mendapat sambutan yang menggalakkan dan tempahan daripada pihak pemborong. Apa yang lebih membanggakan, terdapat juga usahawan orang asli yang telah berjaya memasarkan produk sehingga ke luar negara. Antaranya usahawan madu kelulut, Selangor, usahawan kayu garu, negeri Pahang dan usahawan perabot serta kraft tangan negeri Sembilan, dan pihak KPLB dan JAKUA komited untuk terus membangun dan memastikan usahawan-usahawan orang asli terus berkembang dan berdaya saing sehingga ke peringkat antarabangsa. Terima kasih, Datuk Seri Yang Betul. Dipersilakan. Terima kasih Tan Sri Yang Datuk Timbalan Ketua. Masyarakat di kawasan saya orang asli, Kensiu Negrito, merupakan satu-satunya kaum orang asli yang tertua dan hanya terdapat di Lubuk Ulu Legong di Baling. Kepakaran mereka, hasil yang mereka dalam bidang sumpit yang amat menarik. Begitu juga dengan suku kaum-kaum orang asli Semelai di Bera Pahang, suku Temia di Kelantan, suku kaum Jakun, orang Kuala di Johor, suku kaum Kinta di Greek, suku kaum Semai di Perak dan Pahang, temuan di Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Mereka semua ini mempunyai hasil kraft tangan yang bermutu tinggi, asli, otentik dan terdedah dengan kepupusan kerana tiada sokongan pemasaran produk mereka dengan betul dan profesional. Untuk makluman Datuk Yang Dipertua, kalau kita tengok pada hari ini, saya boleh tunjukkan satu gambar yang mana orang asli Mah Mary yang telah memukirkan ini, di mana harga ni orang tengah hanya beli RM4,000 dan ini dijual lebih RM80,000. Untuk makluman, sedangkan hasil karya Mah Mary ini telah mendapat pengiktirafan 18 award oleh UNESCO. Ini membuktikan orang asli kita amat-amat pandai, cekal, cerdik, khususnya dalam mengusahakan karyawan-karyawan yang mereka lakukan. Jadi saya di kesempatan ini saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri tadi yang menyatakan bahawa betul produk-produk ada program-program kita laksanakan untuk membantu menjual barang-barang mereka, sebab jualan orang asli produk mereka ni saya tengok terlalu tinggi harganya sebenarnya, tetapi sebabkan orang tengah. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak membantu memperkasakan orang-orang asli yang bijak pandai ni? Kawasan saya semalam banjir lagi di kawasan orang asli ni. Walaupun banjir, mereka terus cekal untuk melaksanakan tugasan untuk mencari rezeki. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, khususnya dalam konteks kerajaan, masalah yang dihadapi sebenarnya ialah kaedah pemasaran marketing produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang asli ini, iaitu marketing secara online. Apakah inisiatif kementerian atau JAKUA dalam memastikan lebih ramai usahawan terlibat dalam perniagaan dalam talian atau digital? Hari ini inilah cara penjualan yang mass produk yang boleh hari ini kalau tengok anak gadis umur 23 tahun dah jadi jutawan kerana jual produk kecantikan secara online. Jadi apalah salah kiranya pihak JAKUA dan kementerian cari usaha kebaikan untuk membantu mereka dalam perniagaan online digital ni. Saya yakin dan percaya
produk-produk orang asli ini sama sekali tidak akan pupus, malah kita boleh mengangkat darjat martabat orang asli seluruh negara. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling atas pencerahan. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Baling. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita mempunyai lebih kurang 900 lebih usahawan daripada keseluruhan masyarakat asli yang kita kenal pasti. Dan dari segi ini kita telah membanyak melakukan kursus-kursus bimbingan sebenarnya. Dan dari segi yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Baling sebentar tadi, kita telah mempromosikan produk-produk mereka ini melalui Shopee, platform digital lah, melalui Shopee, Lazada, Prestomal, YouTube, Ubeli, Wow Shop, Veterans Grad dan juga melalui Store Hub serta BIP IT. Dan ini salah satu yang bentuk kita bantu mereka selain daripada kita meletakkan juga pasaran-pasaran yang kita berada di Desemon umpamanya. Dan dari segi yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kita lebih meneliti soal yang dari segi harga tadi sebenarnya. Ini juga kesan daripada seolah-olah kesan daripada orang tengah umpamanya. Tetapi walau bagaimanapun dari segi bantuan kita di peringkat JAKUA, kita telah mengadakan begitu banyak kursus-kursus untuk memastikan mereka ini lebih berkembang. Dan dari segi pandangan saya sebagaimana yang kita lakukan pameran di pameran usahawan orang asli di Perak baru-baru ini, ia mendapat satu kejayaan yang amat besar yang kita lakukan. Sebab itu bantuan daripada ahli-ahli yang berhormat lebih mengenal pasti perkara-perkara ini di kawasan seperti yang Datuk Baling, Datuk Seri Baling, Ken Swee ini adalah merupakan satu kaum yang memang kita kena melihat lebih jauh ke depan. Dan mereka satu-satunya kaum yang saya rasa berpendapat yang bertuah berada di Baling dan kita memang hendak melihat sepenuhnya dan kita telah membincangkan bagaimana kita nak membantu masyarakat Ken Swee di Baling ini sebenarnya. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Yang Berhormat ada tambahan. Terima kasih. Saya mau juga soalan tambahan. Usaha melahirkan usahawan dari kalangan masyarakat orang asli sangat penting dan tahniah diucapkan kepada kementerian dan khususnya JAKUA. Orang asli ketika mengambil hasil alam, mereka mengambil dengan sopan, orang asli dan mereka yang ada darah orang asli mengambil hasil alam dengan sopan, berpada dan berkadar tanpa merosakkan alam itu. Malah kalau kita lihat Mustafa Alung, pengerusi jaringan kampung orang asli Kelantan, pernah bertugas untuk menjaga daripada pencemburuan kayu balak di negeri Kelantan. Soalan saya, dalam kita nak mengusahakan usahawan mereka yang akan mengambil daripada sumber hutan antaranya, geran khas untuk mereka biasa tercabar di negeri-negeri. Adakah kementerian akan menjadikan urusan milik tanah orang asli sebagai salah satu elemen dalam teras pelan pembangunan orang asli PPOA itu? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Dari segi persoalan yang dibangkitkan melibatkan tanah, sememangnya JAKUA sentiasa mempunyai satu draft plan yang besar di mana kawasan-kawasan yang terlibat dengan orang asli. Tetapi persoalannya banyak negeri-negeri yang kita telah dapat selesaikan persoalan yang timbulkan oleh Yang Berhormat, tetapi ada juga negeri-negeri yang masih belum dapat kita selesaikan. Dan ini kita tidak dapat selesaikan kerana permasalahan tanah adalah tertakluk kepada kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri tidak menjadi halangan kepada pihak JAKUA, sudah pastilah kita dapat mendraft rangka pelan yang besar itu seberapa segera. Tetapi untuk makluman, beberapa negeri telah dapat kami bantu dengan seberapa segera dari segi yang kita bangkitkan sebentar tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, bahawa sebanyak 853 perkampungan asli yang kita telah iktiraf oleh JAKUA dan sebanyak 251 kampung kita telah wartakan sebanyak, dan di bawah
kanun yang kita di bawah kanun tanah negara. Dan sebanyak 524 kampung orang asli sedang dalam proses penguataan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang melibatkan juga jutaan ringgit. Kita mengeluarkan belanja untuk mengenal pasti dan membuat perancangan serta surveyor-surveyor yang sedang menguruskan hal-hal ini. Jadi setakat ini tiada permohonan water yang ditolak oleh pihak JAKUA untuk membantu orang asli. Tiada kita tolak, semua kita bantu. Dan cuma terserah kepada kerajaan negeri untuk proses menyegerakannya. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan? Masa sudah cukup. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 21 Palang 2022 Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2022 menyambung semula perbahasan ke atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua. Peraturan mesyuarat. Silakan Jultong. Timbalan Speaker, saya merujuk kepada Peraturan 14 1I penerangan daripada menteri-menteri dan juga Peraturan 18 iaitu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan. Kemarin Timbalan Speaker telah membenarkan Menteri Dalam Negeri memberikan penerangan mengenai isu pemerdagangan orang dan migran. Saya berterima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya juga ingin berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri. Walaupun kadang-kadang kita tidak bersehaluan dalam beberapa isu, kita perlu berterima kasih di atas keikhlasan beliau di dalam memberi penerangan. Dan saya berterima kasih kepada Timbalan Speaker kerana selepas dirayu, Timbalan Speaker telah membenarkan penerangan itu juga dibahaskan. Dan Menteri Dalam Negeri juga telah memberi penjelasan di atas perbahasan. Hari ini saya bangun untuk merayu kepada Timbalan Speaker untuk memutuskan kalau boleh meminta Yang Berhormat Tapah memberi penerangan di atas beberapa isu yang melibatkan skandal penjana Kerjaya. Terutamanya kerana parti MIC telah terpalit dan dituduh terlibat di dalam menyalahgunakan dana penjana Kerjaya. Pada masa yang sama, Timbalan Speaker tahu bahawa isu melibatkan kaum India sejak beberapa tahun bukan saja daripada penjana Kerjaya, tetapi sebelum ini isu penyalahgunaan mitra, penyalahgunaan dana Maika, saham Telekom dan isu berkenaan tanaman cili di bawah NAM juga melibatkan kementerian pada masa itu Yang Berhormat Tapah ketika itu menjadi timbalan menteri budaya dan belia. Maafkan saya. Saya di sini diminta sebagai ahli parlimen untuk merayu kepada Timbalan Speaker untuk memberi peluang kepada Yang Berhormat Tapah untuk menjelaskan. Saya di sini tidak membuat sebarang tuduhan. Saya ingin menyatakan kepada Timbalan Speaker. Cuma saya memohon Yang Berhormat Tapah menjelaskan adakah parti MIC terlibat di dalam menyalahgunakan dana penjana Kerjaya. Saya difahamkan melibatkan 423 juta ringgit. Sebelum itu, belum lagi selesai penyalahgunaan dana mitra. Sekarang telah mula pula tuduhan-tuduhan dibuat oleh NGO menyatakan bahawa parti MIC terlibat di dalam menyalahgunakan dana penjana Kerjaya. Jadi saya merayu kepada Timbalan Speaker untuk memohon Yang Berhormat Tapah sebagai satu-satunya wakil kaum India dalam kerajaan sekarang
juga sebagai seorang menteri dan timbalan Presiden MIC memberi penjelasan dan memberi kami peluang untuk membahaskan isu itu, Timbalan Speaker. Saya mohon petua atas perkara ini. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang berhormat Julutong, daripada apa yang saya ketahui, Speaker dan rakyat telah benarkan penerangan Menteri KDN semalam, diberi ruang untuk MP-MP minta penjelasan. So, benda ni yang berhormat telah bangkitkan. Pohon nanti bagi saya buat secara bertulis supaya jelas. Saya tak boleh overrule the speaker. That is very clear. Right? I quite understand your predicament and I understand what you are trying to adduce dalam dengan izin di dalam Dewan ini. I will consider. Terima kasih, Timbalan Speaker. Thank you very much, sir. It's very clear under Peraturan 14. Okey, kita teruskan. Saya dengan urusan majlis seterusnya. Saya persilakan Yang Berhormat Tebrau untuk meneruskan perbahasan persambungan semalam, continuation. Silakan Tebrau. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Dato' Yang Dipertua, saya menyokong IOU ini untuk meminta Akta Custom 1967 ini. Walau bagaimanapun, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengketengahkan beberapa perkara. Yang pertama, adakah pihak custom tahu berapa banyak duty import yang hilang disebabkan nilai barang yang kurang diisytiharkan palangan selutup dan dengan sengaja menggunakan kod tarif custom yang mempunyai duty import sifar atau lebih rendah? Apakah langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk mengurangkan ketirisan hasil cukai negara? Saya pernah berhadapan dengan situasi di mana permit impor yang dikeluarkan oleh suatu agensi tetapi barang tersebut adalah barang larangan di bawah Akta Custom. Walaupun kita rasakan ia tidak sepatutnya berlaku, namun ia berlaku. Situasinya ialah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia telah mengeluarkan permit import, membenarkan kayu pakau diimport dari Indonesia, manakala Kementerian Kewangan telah menyelesaikan kayu pakau dari Indonesia sebagai barang terlarang. Bagaimana ini boleh berlaku? Bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemegang AP kerana kedua-dua pihak berkuasa adalah agensi kerajaan? Gudang penghilangan pelesen atau license manufacturing warehouse ialah kemudahan yang disediakan kepada penghilang yang mengeksport keseluruhannya atau sebahagian besar barangan penghilangan mereka. Ramai di kalangan penghilang tidak mengetahui kelebihan apabila kilang mereka diklasifikasikan sebagai LMW walaupun kemudahan ini telah lama wujud. Malah ramai daripada pemilik LMW ini tidak mematuhi keperluan seperti mempunyai stor yang betul dan penyimpanan rekod yang boleh menyebabkan lesen dibatalkan atau menghadapi masalah pembaharuan kemudian. Jabatan Custom dan Excise di Raja Malaysia perlu mengambil pendekatan proaktif untuk mempromosikan LMW kepada penghilang yang berorientasikan ekspor dan mengadakan lawatan berkala ke gudang penghilang pelesen untuk membimbing mereka agar mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh Custom. Akhirnya saya sudi menyokong dengan harapan tindakan proaktif agensi terlibat berhebat demi memastikan ketirisan hasil kerajaan dapat dibentung. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Dipersilakan Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, Datuk. Saya dengan rendah hati ingin membahas rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2022. RUU ini akan memfokuskan beberapa pindaan dibuat terutama kuasa ketua pengarah dalam membuat keputusan dan arahan.
Kastam merupakan agensi yang bertanggungjawabkan oleh negara dalam menguruskan dan mengawal aktiviti penyeludupan berlaku dari dalam ke luar atau sebaliknya. Sudah pasti ini bukan kerja yang mudah. Dan RU yang dibahaskan pada hari ini melibatkan agensi kastam terutama dari segi kuasa Ketua Pengarah Kastam. Jika meliliti pasal 2 dalam RUU, beberapa pindahan telah dibuat dan kebanyakan memberi kuasa yang lagi luas kepada Ketua Pengarah dalam menentukan pelbagai perkara. Saya memerlukan penjelasan daripada pihak Menteri apakah langkah dibuat oleh kementerian dalam memastikan keseimbangan kuasa yang dimiliki oleh Ketua Pengarah dalam membuat keputusan. Selain itu, saya juga ingin membangkitkan perkara mengenai tahanan kepada lori Menteri. Saya mendapati aduan daripada pemilik-pemilik lori permit A, sewa dan upah. Isunya begini, Menteri. Sekiranya barang yang ada dalam lori tidak membayar cukai, maka penguatkuasa kastam akan terus menyita atau merampas barang memuatan dan juga termasuk lori tersebut. Tetapi isunya adalah pemilik lori tidak membuat kesalahan kerana yang tidak membayar cukai adalah pemilik muatan. Masalah lain yang ditimbul adalah tempoh lori itu disita bukan sekejap. Ada yang memakan masa 6 bulan atau setahun. Ada juga lebih sehingga isu itu diselesaikan di mahkamah. Itu masalah sebenar yang dilalui oleh rakyat biasa di bawah. Bayangkan dengan lori dirampas, maka akan timbul pelbagai masalah seperti pemilik lori hilang punca pendapatan. Kedua, lori rosak kerana tidak jaga semasa rampas. Ketiga, pemandu lori hilang bekerja. Keempat, pinjaman tidak dapat dibayar kerana tiada pendapatan. Kelima, kerajaan tidak dapat mengutip hasil seperti road tax, bayaran Puspakom dan lain-lain. Cadangan saya kepada Menteri, kalau boleh Menteri tetapkan syarat dalam kes ini untuk menahan barang muatan sahaja dan lori dilepaskan kerana pemilik lori tidak membuat apa-apa kesalahan. Mereka hanya mendapat perkhidmatan sewaan sahaja. Saya dapat melihat objektif pindahan ini, tetapi saya percaya ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan agar kuasa itu tidak terletak pada satu individu tetapi kepada satu kumpulan untuk sistem semak dan imbang. Ada juga beberapa isu yang perlu diberi perhatian oleh Menteri. Terdapat keperluan untuk semua perkara yang disuarakan oleh saya diambil serius dalam memastikan setiap polisi atau langkah yang dibuat oleh kerajaan akan memberi manfaat secara maksimum kepada rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Speaker. Saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan dengan pindahan Akta Custom 1967. Dan saya ingin menunjuk kepada Section 145C, Power to Extend Period, dan juga 145D, Power to Modify Terms and Condition. Saya dapati bahawa dua section baru ini dengan perkataan Extension of Period dan juga Terms and Condition telah muncul dalam 9 undang-undang yang telah disenaraikan dalam order paper kita. Dalam bukan sahaja Akta Custom, pindahan Akta Excise 1976, pindahan Akta Zon Bebas 1990.
Baik, saudara bertemu kembali bersama saya langsung dari Parlimen dan ketika ini masih lagi sedang berlangsung bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan kita ingin menyemak kembali jawapan-jawapan yang kita sudah pun terima berdasarkan apakah tumpuan kita dalam Dewan Rakyat hari ini berkenaan dengan perkara yang dibincangkan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT kini di peringkat akhir untuk mengemukakan dasar dan hala tuju baru bagi pengurusan sisa pepejal negara dalam mempercepat peralihan daripada konsep pengurusan sisa pepejal secara ekonomi linear kepada ekonomi kitaran. Menterinya sendiri menjawab bahawa langkah tersebut termasuklah KPKT sedang dalam tindakan melaksanakan semakan terhadap Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 iaitu Akta 672 bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran. Dan tambah beliau lagi, ekonomi kitaran berupaya meningkatkan nilai keseluruhan rantaian pengurusan sisa pepejal termasuk makanan yang akan mengurangkan penghantaran sisa ke tapak pelupusan. Dan antara menariknya yang dikongsikan berkenaan dengan perkara ini, sekitar 38,000 tan metrik sisa pengurusan pepejal sebulan dengan hampir 45% daripada jumlah tersebut adalah sisa pepejal makanan. Dan antara tumpuan lain berkenaan dengan kadar pengangguran di Malaysia dan menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kadar pengangguran negara catat rekod tertinggi iaitu 4.9% pada Januari 2021 namun kini menurun kepada 3.9% pada Mei 2022. Sedikit perkembangan positif bagi kadar pengangguran di Malaysia. Dan antara yang paling penting dalam perbincangan dan juga bahasan hari ini berkenaan dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada golongan kanak-kanak. Apa yang berlaku adalah kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan pemberian vaksin COVID-19 penting bagi mencegah jangkitan gelombang baru serta melindung golongan yang tidak layak mendapat imunisasi adalah penting dan usaha-usaha yang sedang dan juga telah dilakukan oleh KKM bagi meningkatkan kesedaran ibu bapa terbagi kepada beberapa perkara iaitu ibu bapa digalakkan membawa anak-anak mendapatkan imunisasi COVID-19 di klinik-klinik kesihatan berdekatan tempat tinggal mereka dan juga menggalakkan ibu bapa melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 anak-anak mereka dan juga ibu bapa mempunyai anak dalam kategori imunokompromis sederhana dan teruk digalakkan untuk mendapatkan vaksinasi dos tambahan di hospital atau klinik. Dan sedikit fakta adalah 1.76 juta kanak-kanak setakat ini, setakat 2.8 Ogos 2022 ataupun sekitar 49.8%. Itu sedikit perkongsian yang saya kongsikan kepada anda dan anda boleh tonton kami secara penstreaman langsung di rtmclick.rtm.gov.my, palang RTM Parlimen serta rtmparlimen.rtm.gov.my serta RTM Click yang boleh dibuat turun di telefon pintar anda. Baik, kita akan bersiaran seperti biasa pada esok untuk hari terakhir bagi persidangan Dewan Rakyat bersama saya Khairul Hafiz Yunus. Assalamualaikum, jumpa lagi, jaga diri.